Hai murid-murid semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri pembelajaran yang seterusnya. Okey, sebelum Ustazah meneruskan pengajaran Ustazah pada hari ini, lebih baiklah kita sama-sama membuka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah dan diikuti dengan doa belajar. Bersedia ya murid-murid? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, marilah sama-sama kita melihat tajuk apakah yang akan Ustazah bentangkan ataupun yang Ustazah bicarakan pada hari ini. Okey murid-murid, sebenarnya Ustazah menyentuh tajuk bagi murid tahun 2 ya, mata pelajaran Sirah tahun 2 ataupun mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2 berkaitan dengan Sirah. Sirah yang Ustazah akan sentuh pada hari ini ialah apa dia? Okey, Nabi Muhammad Al-Amin. Okey. Semua kenal siapa dia Nabi kita? Nabi kita adalah Nabi Muhammad yang diberi gelaran Al-Amin. Kenapa Nabi Muhammad digelar Al-Amin? Tunggu ya murid-murid, tunggu. Kita lihat seterusnya. Kenapa baginda digelar Al-Amin? Baiklah murid-murid semua. Untuk yang seterusnya, jom kita sama-sama melihat apakah paparan yang akan diberikan kepada kita. Jom kita renungi, kita hayati dan kita lihat apa yang akan kita lihat selepas ini. Ya murid-murid. Murid-murid diberi persoalan. Jika anda terjumpa, jumpa apa? Tunggu. Sebentar lagi kita akan lihat sama-sama. Nampak semua ni murid-murid? Nampak paparan gambar apa di sini? Ya. Ini adalah ditunjukkan kepada kita, dipaparkan kepada kita gambar barang kemas. Ini adalah barang yang berharga. Apa terjadi sekiranya anda terjumpa barang ini? Atau ini apa dia? Wang ataupun duit. Ia juga merupakan barang yang bernilai. Seterusnya, apa lagi? Sekiranya kita jumpa apa lagi? Ini dia. Dompet yang penuh dengan duit, yang penuh dengan kad-kad yang penting yang ada di dalam dompet ini. Jadi, pertanyaannya, jika anda terjumpa perkara-perkara ataupun barang-barang bernilai seperti ini, apakah tindakan anda? Baiklah murid-murid. Tadi anda setelah dipaparkan dengan beberapa gambar yang menunjukkan barang-barang berharga. Sekiranya anda menemui atau menjumpai barang tersebut, apakah tindakan
anda. Sebenarnya semua ini adalah menunjukkan kepada kita bahawa pentingnya sifat yang baik yang perlu ada pada diri kita, iaitu sifat amanah, sifat jujur ataupun sifat yang terpuji, seperti mana sifat yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah sabda Nabi SAW berkaitan ataupun mengenai sifat amanah ini. Ya murid-murid, Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Dia kata la imana liman la amanata lahu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak sempurna iman sesiapa yang tidak bersifat amanah ataupun tidak beramanah. Maknanya di sini sifat amanah ni sangat penting ya murid-murid, sangat penting. Sehingga dikatakan tidak akan beriman seorang itu sekiranya tidak memiliki sifat amanah ni. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, betapa pentingnya memiliki sifat amanah. Dan kita balik kepada junjungan besar Nabi kita SAW, baginda merupakan seorang yang sangat amanah, sehingga itulah baginda mendapat gelaran yang diberi oleh orang-orang Arab pada masa itu. Baiklah murid-murid, tadi Ustazah ada menyebut bahawa baginda Rasulullah SAW diberi gelaran. Apakah gelaran yang diberikan kepada baginda? Mengapa baginda diberi gelaran sedemikian? Ya murid-murid, jom kita sama-sama melihat apakah gelarannya. Ya murid-murid, oleh kerana Nabi ini merupakan seorang yang sangat amanah ya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat amanah. Baginda tidak pernah berbohong walau sekali, tidak pernah ya. Baginda tidak pernah bercakap bohong. Baginda tidak pernah menipu. Sehingga orang-orang bukan Islam yang ada pada masa itu memberi gelaran yang sangat baik kepada baginda. Kerana apa? Kerana baginda sangatlah dipercayai segala kata-katanya. Betapa di sini amanahnya Nabi ni. Apa gelarannya? Ini dia gelaran yang dikurniakan oleh orang-orang Arab kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu digelar dengan gelaran Al-Amin, orang yang sangat jujur. Setiap kata-kata Nabi dipercayai. Maknanya Nabi tak pernah berbohong. Jadi sebab itulah orang-orang Arab mempercayai setiap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jom murid-murid, kita sama-sama melihat sifat amanah yang ditunjukkan oleh baginda SAW kepada kita semua. Jom kita lihat satu persatu apakah sifat yang ditunjukkan oleh baginda. Ini dia sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Apa dia sifat amanah? Bilakah berlakunya ataupun bilakah sifat amanah ini ditampilkan ataupun diperlihatkan kepada orang lain? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang diamanahkan oleh Sayyidatina Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ini mengamanahkan Nabi menjalankan perniagaan ataupun menguruskan perniagaan beliau. Dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi?
Nabi SAW menguruskan perniagaan Sayyidatuna Khadijah ini sangat amanah. Walau 1 sen pun, walau 1 dinar pun, walau 1 dirham pun, Nabi tidak pernah menipu. Nabi tidak pernah melalaikan amanah ini. Okey. Jadi dalam hal mengurus perniagaan Sayyidatuna Khadijah ini, Nabi mempamerkan ataupun Nabi menjalankan amanah yang sesungguh-sungguhnya sehingga menarik perhatian pemilik perniagaan tersebut. Okey, yang seterusnya. Akibat ataupun disebabkan oleh sifat amanah Nabi inilah perniagaan milik Sayyidatuna Khadijah ini mendapat keuntungan yang besar. Sebab apa? Sebab Nabi berniaga dengan jujur. Nabi tak menipu. Barang yang tak elok, Nabi tak ada cakap elok. Tidak. Nabi cakap benda yang elok. Jadi bila dengan adanya sikap jujur, sikap amanah ni, maka pelanggan ataupun orang ramai bertambah mendekati Nabi untuk membeli barang yang diperdagangkan. Jadi, apa yang Nabi dapat? Keuntungan yang sangat besar. Rugi kan kalau kita tidak bersifat amanah kan? Okey, sifat amanah yang seterusnya, iaitu sifat amanah Nabi telah mendorong masyarakat Arab Jahiliyah memberi gelaran Al-Amin. Oleh kerana Nabi tidak pernah sekali pun bercakap bohong, maka orang-orang Arab Mekah memberi gelaran dia Al-Amin, iaitu orang yang berkata benar ataupun orang yang tidak pernah berbohong. Itu dia yang dikatakan sifat amanah Nabi. Ada lagi. Apa dia lagi? Ini dia. Amanah baginda telah pun menyebabkan Sayyidatuna Khadijah memilih Nabi menjadi suaminya. Akhirnya dengan sifat amanah yang ada pada Nabi ini telah pun berjaya menarik hati Khadijah untuk menjadikan Rasulullah ni sebagai suaminya. Sayyidatuna Khadijah akhirnya meminang Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai suami. Sebab apa? Sebab tertariknya dengan sifat amanah. Nabi tak pernah berbohong. Betapa amanahnya Nabi sehingga dapat menarik perhatian Sayyidatuna Khadijah. Walaupun pada ketika itu Khadijah lebih tua daripada Nabi SAW. Lihat murid-murid, pentingnya sifat amanah. Baiklah murid-murid, marilah sama-sama kita menganalisa sifat amanah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya sifat ini, banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah pada ketika itu. Apa dia? Analisis. Okey, analisis daripada kisah sifat amanah Nabi ini. Yang pertama dapat kita lihat daripada sifat amanah Nabi inilah dapat menambat hati Sayyidatuna Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Jadi sebenarnya murid-murid, Sayyidatuna Khadijah ni adalah seorang wanita yang kaya. Dahlah kaya kepada keturunan bangsawan. Bila sebut keturunan bangsawan ni, keturunan orang kenamaan. Jadi bila dilihat betapa Nabi Muhammad SAW ni amanah, jadi Sayyidina Khadijah tertarik hati. Sebab itulah daripada apa yang Ustazah dah cerita sebelum ni, telah pun berjaya menawan hati Khadijah untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai
suami. Okey, seterusnya yang kedua, sifat amanah Nabi inilah yang menyebabkan Nabi dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Murid-murid semua, kita harus ingat ya bahawa sebenarnya orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang kafir tak suka Nabi. Dia memerangi Nabi, dia memusuhi Nabi. Tetapi setiap kata-kata Nabi, setiap apa yang Nabi cakap, mereka percaya. Walau hakikatnya mereka adalah musuh. Mereka menjadikan Nabi sebagai musuh. Tetapi mereka percaya apa yang Nabi cakap. Pelik kan? Itu adalah kebaikan ataupun betapa mulianya sifat amanah ini. Okey, yang seterusnya yang ketiga. Jom kita lihat yang ketiga. Apakah lagi yang dapat kita lihat disebabkan oleh sifat amanah Nabi Muhammad SAW ni? Apa yang telah Nabi capai? Nabi mendapat kejayaan di dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Keuntungan yang berlipat ganda. Nabi dapat sebab apa? Sebab Nabi berniaga dengan jujur. Ya, jadi murid-murid, kita harus ingat sifat jujur, sifat amanah sangat penting. Sebab itulah Nabi diberi gelaran Al-Amin. Betapa Al-Aminnya Nabi, banyak perkara-perkara yang dapat kita lihat akibat daripada amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, kita semua dah tahu, kita semua telah pun mengetahui tentang sifat amanah Nabi. Macam mana sifat amanah Nabi, Ustazah dah jelaskan sedikit sebelum ini. Jadi, marilah sama-sama ya kita jadikan sifat amanah Nabi sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jom kita teladani sifat amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam mana kita nak meneladani sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Marilah kita lihat satu persatu. Jom. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bercakap benar. Jadi, apa yang perlu kita buat? Sifat Nabi yang pertama ialah bercakap benar. Jadi, apa yang perlu kita contohi? Ya, kita wajib bercakap benar bila-bila masa. Maknanya, walau apa keadaan sekalipun, wajib bercakap benar. Tak boleh sesekali tidak bercakap benar. Tidak boleh sesekali berbohong. Kita hendaklah bercakap benar. Yang kedua, sebagai ketua negara, Nabi Muhammad SAW menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Jadi, amanah yang diberikan kepada Nabi sebagai ketua negara, Nabi laksanakan dengan penuh tanggungjawab, ya, dengan penuh hati-hati, sehingga amanah tersebut dijalankan dengan sempurna. Jadi apa yang perlu kita buat ialah saya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekiranya anda diberi tugas melaksanakan tugas, hendaklah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Kerana tugas yang diberikan kepada kita adalah satu amanah. Ya, satu amanah yang diberi kepada kita, kita harus laksanakan amanah tersebut. Okey. Ada lagi ke? Oh, ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang merosakkan tanaman dan juga pohon-pohon. Maknanya pokok-pokok yang ada di sekeliling dilarang merosakkannya. Jadi Nabi melarang
membuat kerosakan pada tanaman ataupun pokok-pokok yang ada. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey, saya wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Jadi, kita kenalah jaga keindahan alam sekitar. Tak boleh kita patahkan pokok-pokok yang ditanam. Tak boleh buang sampah merata-rata. Kita kena jaga kebersihan. Supaya apa? Supaya alam sekitar kita ni terpelihara dan kita dapat menghirup udara yang segar. Okey murid-murid, nampaknya masa telah pun berada di penghujung. Jadi sampai di sini sahaja penyampaian Ustazah buat kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa. Akhir kata dari Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye-bye.